Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat pagi kalian semua. Selamat pagi Keshi Michael, selamat pagi Octavian. Hari ini 4 hari bulan Jun. Hari ini hari Kamis 4 hari bulan Jun, iaitu 4 Jun hari Kamis. Octavian, sila tunjukkan tarikh hari ini ya. Ya, hari ini ialah 4 hari bulan Jun, hari Kamis. Bersama-sama kita hari ini ialah Octavian dari Romania, seorang jurutera, penganjur DCI di Romania, dan juga rakan kursus saya di Setuna College of International Management, SCIM. Ya, kami sangat gembira kerana cikgu kami, Keshi Michael, bersama-sama kita di sini. Ramai antara kita dah mengenali beliau. Sebenarnya saya masih nak memperkenalkannya kerana beliau ialah pengasas kepada banyak syarikat ACI, DCI dan pengarah buku terlaris bernama The Diamond Cutter. Ni buku pertama yang saya baca pada kira-kira 2 tahun pada tahun 2000 sebelum saya berjumpa beliau pada tahun 2012. Apabila beliau datang ke Malaysia pada kali pertama, saya berasa amat gembira kerana bersama-sama beliau pagi ini dalam rancangan pagi dan makan sarapan pagi yang sungguh awal ni. Pertama sekali, marilah kita dengar soalan dari China, seorang wanita bernama Chang Mi. Dia bertutur dalam bahasa Cina dan saya akan menterjemahkannya kemudian. 先生觉得自尊心受到了很大的伤害，于是想买一套更大的房子，但是我们现在能力有限，长期心情郁闷，再加上工作上的压力，先生现在的焦虑症有点严重。面对这种情况，我该怎么做呢？ Baik, biar saya terjemahkannya dalam bahasa Inggeris. Dia kata namanya ialah Chang Mi. Soalannya ialah ialah mengenai suami saya. Perhubungan antara ibu bapanya tak baik. Ibu bapa agak pegang kuat pada wang dan banyak mengawalnya. Jadi dia nak keluar dan beli sebuah rumah yang lebih besar tapi tak mampu. Disebabkan tu dia rasa terkungkung dan tekanan kerja. Suami saya menghadapi gangguan kegelisahan yang serius. Apakah yang saya boleh buat dalam keadaan ni? Jadi, Octavian, anda nak mula dulu kan? Apakah pendapat anda? Ya, jadi dalam soalan ni saya dapati ada 3 bahagian. Pertama, suaminya rasa macam dikongkong oleh ibu bapanya. Mereka harap dia beli rumah yang lebih besar tapi dia belum ada cukup wang. Dan yang ketiga, dia sudah lama mengharungi rasa bimbang dan murang. Ya, kami boleh fikir apakah cara penyelesaian untuk ketiga-tiganya ya. Saya hendak mula dari rasa murung dan bimbang sebab apabila berlanjutan sebegini, biasanya perasaan tu menjadi sebahagian hidup dan identiti mereka. Mereka akan kata, ayah saya ni depressed. Dan ni juga beri satu perasaan kesinambungan yang panjang yang keadaan ni berlanjutan sehingga ke masa hadapan. Tapi dalam sistem DCI, kami berkata yang segala-galanya ni datang dari benih-benih. Dan apabila benih telah kehabisan, tiadalah buahnya lagi. Ya, apa yang bagus dari kejadian ni ialah apabila benih tidak baik tu habis, kesan yang tak baik tu juga akan lenyap. Saya nak cadangkan agar fikir tentang hukum benih. Apabila benih kian habis, kesan-kesannya akan kian lenyap juga. Dan juga perlu ingat yang setiap saat 65 benih hasilkan realitinya. Dan akan datang satu masa benih-benih tu haus. Jadi
fikir, rasa bimbang dan murung juga itu akan berakhir. Jadi jika dia boleh mengulang 5 atau 10 minit untuk fikir yang suaminya adalah sebahagian daripada realitinya, apa yang berlaku kepada suaminya juga menjadi sebahagian daripada realitinya. Bila memikirkan hukum benih, seperti mana benih bercambak menjadi hasil, perkara ini bukanlah pemalal. Benih-benih mesti akan habis dan hasilnya turut berubah kan. Malah pemahaman ini akan mempercepatkan penghausan benih itu. Jadi apakah pendapat anda tentang soalan ni, Geshe Michael? Ya, Jami, saya suka cadangan yang diberi oleh Octavian untuk suami anda. Ya, apabila kita dilanda kemurungan, kita seakan-akan hilang harapan. Kita rasa perkara ni tak akan berhenti. Jadi anda boleh berkongsi dengan suamimu yang semua benih akan habis juga suatu hari, termasuk benih-benih yang tak baik tu. Masih ada harapan untuk semua orang kan, dan kita boleh menghentikannya dengan lebih pantas. Saya tak suka tentang soalan pengawasan itu sebab saya seorang yang degil. Itu sebab saya mula banyak syarikat kerana saya tak suka bekerja untuk orang lain dan saya tidak suka dikungkung kerana tak selesa. Terutamanya apabila mereka suruh saya buat sesuatu yang saya tak nak. Mungkin dia suruh saya buat sesuatu yang tak baik dan saya rasa sangat tak selesa lah bila mereka mengawal saya tu. Jadi saya rasa saya selalu berkata sepohon pokok tumbuh dari sebiji benih yang kecil. Benih biasanya berat 1 atau 2 gram, manakala berat sebatang pokok boleh mencapai ke 500 kilogram atau sehingga 1000 kilogram. Jadi benih yang kecil akan menghasilkan pokok yang sangat besar kan. Kita dapat lihat, kita tak soalan-soalan ini, kita faham kan. Tapi benih minda yang kecil berbuah menjadi perkara yang besar dalam hidup kita. Jadi Jamin, jika boleh, cuba kemukakan idea ni kepada suami. Dia semestinya tertanam benih-benih kecil yang berkaitan dengan kawalan. Kita harus menjadi penyiasat benih. Dan saya ada masalah ni. Ibu bapa saya cuba mengawal kehidupan saya. Dan semestinya suami Zhang Ming juga pernah mengawal hidup orang lain secara kecil-kecilan. Jadi contohnya, semasa saya tengah memandu, saya rasa saya ada tanggungjawab untuk beritahu semua pengguna jalan raya cara memandu dengan betul. Dalam minda saya mengawal. Kamu tak boleh belok ni, kamu harus pandu perlahan, kamu mesti pandu lebih cepat. Jadi saya fikir jika kita boleh menyiasat benih-benih kecil sebegini, mana kita mengawal orang lain, ianya akan berhenti. Jadi Sokteng, ada satu lagi bahagian soalan tentang kesedihan. Apakah pendapat anda tentang kesedihan? Ya, tentang wang dan kawalan. Ya, semasa saya dengar soalan ni, dia sebut tentang wang dan rasa terkungkung. Saya ada sesuatu nak tanya Geshe lah ya. Saya ingat dalam episod awal, Geshe Michael kata mereka yang murung adalah orang yang pentingkan diri sendiri. Saya cuba kaitkan idea ni dengan prinsip benih, iaitu benih dan hasilnya sama jenis kan. Dan mengapakah mereka yang rasa tertekan datang dari kelakuan pentingkan diri sendiri ya? Inilah soalan saya yang saya cuba renungkan. Saya nak faham sama ada seseorang yang tak memurah hati, tak nak berkongsi ni. Oleh kerana mereka tak nak berkongsi, mereka semakin berkurangan. Ini merangkumi perasaan rasa gembira. Saya tak pasti ini betul atau tidak. Saya cuba fikir mengapa mereka yang tertekan tu datang dari benih mementingkan diri sendiri. Ada kaitan tak? Ya, Geshe lah. Ya, ini ada soalan yang hebat. Octavian, biar saya sebutkan soalan ni sekali lagi ya. Saya ni
dah berusia, saya ni dah berusia 67 tahun kan. Saya jumpa ramai orang yang depressed. Sesuatu yang saya perhatikan sepanjang hayat mereka, mereka tak kisah orang lain. Apabila bertemu dengan mereka, mereka cuba cakap betapa murungnya mereka. Dan bila bertanya khabar tentang ibu bapa, adik mereka, dia akan jawab, taklah, kamu tak faham langsung betapa murungnya saya. Jadi soalan sorting, apakah kaitan antara benih pentingkan diri sendiri dan bagaimana ia boleh hasilkan keadaan depres? Apakah pendapat anda, Octavian? Saya fikir sifat fokus pada diri sendiri ni takkan memberi hasil. Seperti yang dimaklumkan dalam sistem benih, kita perlu orang lain untuk tanam benih dan amat susah dan hampir mustahil untuk tanam benih atas diri sendiri. Jadi dia perlu guna cara mahir agar bantu suaminya tanam benih-benih ini. Walaupun sekarang dia mungkin tak faham mengapa perlu bantu orang lain, sebab dia hanya nak selesaikan masalahnya, tapi dia boleh cuba memperdayakan suaminya. Dia boleh ajak suami bersama untuk buat sesuatu yang ceriakan orang lain. Contohnya semasa wabak ni kan, ramai orang berkumpul bersama-sama membeli barang runcit untuk warga tua yang tak dibenarkan keluar. Banyaklah benda yang tak ambil masa yang panjang tapi boleh dia lakukan. Dia boleh buat ujuran yang serupa untuk memperdayakan suaminya dan fikirkan orang lain, dan ini mesti berhasil baik. Ya, saya suka. Sorting, ada tak hubungan antara tiga perkara tersebut? Apakah kaitan antara keadaan kewangan, rasa dikongkong dan keadaan depresi? Adakah benih-benih ni bertentangan atau bercampur aduk? Bercampur aduk ke? Saya dapat satu akal. Pada hakikatnya ia datang dari sebiji benih. Pada tahap pertama, kita nampak ada tiga, iaitu kewangan, dikongkong, depresi, tak gembira. Kaitan mudah di sini ialah benih bermurah hati. Seseorang yang pentingkan diri sendiri biasanya tak bermurah hati. Mereka tak bermurah hati untuk beri kata-kata pujian atau dorongan kepada orang lain. Jadi mereka lihat orang lain seolah-olah mengutuk dan mengawal mereka. Mereka rasa lemah dan kecil. Puncanya ialah tak bermurah hati dengan kata-kata mereka. Mereka juga tak bermurah hati dengan masa mereka. Mereka enggan guna masa sendiri untuk bantu orang lain yang memerlukan bantuan. Jadi apabila mereka memerlukan bantuan, mereka dapati tiada orang tampil ke depan untuk bantu mereka. Mereka rasa orang lain mengawal mereka serta rasa diri perlu mengikut cara orang lain. Ini kerana mereka buat cara sendiri, tak ikut orang lain. Sebab tu mereka lihat orang lain mengawal cara mereka dan rasa terkungkung. Dan dari segi kewangan juga serupa, iaitu kurang bermurah hati. Kita tahu kan, kekayaan datang dari bermurah hati untuk berkongsi benda, makanan dan semua yang anda ada dengan orang lain. Semakin banyak kita kongsikan, semakin banyak kita akan dapatkan. Jadi puncanya ialah tak bermurah hati. Sebab muktamad ialah salah faham bahawa orang lain mesti beri apa yang saya perlukan. Tapi tak tahu ni bukan caranya, bukan dari luar. Saya salah faham bahawa semua ni datang dari luar, di mana orang lain boleh buat sesuatu terhadap kebahagiaan dan kesedihan saya. Jadi saya faham secara betul sebenarnya fikiran tersebut tak betul. Saya salah faham benda datang dari luar yang mengakibatkan perasaan
perasaan kitaran murung saya, tak cukup wang, saya dikungkung, saya tak bahagia, sedih selalu dan masih nak lebih dari luar. Tak ketahui itulah punca utama. Lihat orang lain yang membuat saya derita. Jadi kita perlu faham apakah punca sebenar. Ia adalah kaitan dengan benda ni ya. Kisah yang sangat terkenal. Mungkin anda dah pernah dengar ya. Saya cadangkan setiap orang dengar kisah ni. Dalam kisah ni yang penting ialah apabila kita lihat pen ni ya. Manusia lihat pen dan dalam kisah ni apabila manusia lihat pen dan anjing tak nampak pen, kami faham pen ni datang dari kita kan. Sesuatu yang memaksa kita lihat pen ni dan juga paksa kita lihat ibu bapa mengawal kita, juga paksa kita lihat tak cukup duit dan sebagainya. Jadi dengan pemahaman ni semoga dapat bantu kita. Ia memerlukan masa sikit ya. Saya galakkan anda Jangming dengar Peachtree Morning Show lebih. Mungkin dapat pemahaman yang mendalam ya. Jika nak tahu lebih banyak lagi, anda boleh tonton series detektif kami serta tahap-tahap DCI. Dan saya benar-benar menggalakkan anda ya. Octavian, bolehkah kamu berikan 3 perkara yang Jangming boleh buat? Ya, tiba masanya untuk berikannya sesuatu yang boleh dilakukan ya. Jadi kita telah kata mengenai benih yang menyebabkan depresi. Anda masih sedar yang keadaan ni akan berakhir kan, sebab semuanya datang dari benih. Apa yang perlu dibuat? Cuba mengajar suaminya tentang sistem benih. Dan kedua, ialah bermurah hati. Seseorang yang murung hanya mementingkan diri sendiri. Jadi, jika Jangming boleh fikirkan satu jalan mudah supaya suaminya lebih murah hati, alihkan perhatian suami kepada orang lain dan bukan hanya diri sendiri. Dan ketiga, mereka boleh belajar sesuatu bersama. Mungkin tontonan rancangan Peachtree bersama ataupun tonton siri rancangan Success Detective tu bersama. Sesuatu yang Jangming boleh buat bersama-sama dengan suami supaya suami betul-betul faham tentang benih. Ni kerana cara memahami segala benda dan perkara benarnya terhasil dari benih. Jadi saya fikir Jangming boleh lakukan 3 perkara ni dalam minggu ini kan. Ya, Jangming, mengapa anda terpaksa saksi semua ni dalam hidup anda? Kita juga perlu bagi tumpuan kepada benih ni ya. Fikirkanlah tentang ni. Tapi sebab anda nak bantu suami, ibu bapa, benih-benih anda akan berubah. Yang anda tanya soalan, ingin bantu keluarga, ni semua ni benih-benih yang bagus. Jadi terus tanam benih-benih baik ni. Kalian ada soalan untuk hari esok? Ya, soalan untuk esok. Ini dia ya, soalan. Selamat pagi Geshe-la, rakan-rakan Geshe-la. Saya Sabine. Saya dari Perancis dan menetap di negara Jerman. Apakah benih untuk menjadi terkenal? Maksud saya bukan kejayaan, tapi apakah benih untuk lebih popular di sekolah, di keluarga, di tempat-tempat kerja? Terima kasih ya. Ni soalan ya dari Sabine yang tinggal di negara Jerman. Kami ada Vika yang akan jawab soalan ni esok. Besok ialah hari Jumaat. Kami akan mengumumkan pemenang untuk music mix ni. Jadi saya galakkan kalian sila hantar soalan anda ke seed question
diamondcutterinstitute.com. Dan kami juga nak dengar senarai muzik anda. Sila hantar senarai muzik anda ke Music Mixed at diamondcutterinstitute.com. Music Mixed at diamondcutterinstitute.com. Ya, dalam bentuk Spotify. Muzik 1 jam ya. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Sokteng dan Octavian. Sungguh hebat ya, DCI sungguh hebat kerana ia bahasa sejagat yang digunakan di seluruh dunia. Saya rasa sungguh indah dapat seorang dari Malaysia dan seorang dari Romania. Mereka bertutur dalam bahasa baru yang disebut DCI. Hal ini membuatkan saya gembira. Saya harap anda akan kembali semula ke rancangan ni. Ya, satu lagi perkara saya nak beritahu tentang Sugan, seorang guru kami di Romania yang mengunjung kami tahun lalu. Walaupun beliau datang dari benua lain, tapi saya rasa bertutur dalam bahasa yang sama ketika berbincang tentang sistem Bernay ni ya. Ya, ini sistem universal yang setiap orang dapat kait hubung serta guna dalam hidup mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih Geshe Michael. Saya berharap anda akan terus mengajar ya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.